cukai pendapatan iaitu penyelarasan cukai pendapatan untuk individu. Dan bercakap tentang cukai pendapatan ini, ramai juga di antara kita yang berkira-kira sama ada kita ni dikenakan cukai ataupun tidak. Dan kita dah buat kira-kira dekat sini. Anda kata kalau anda yang mempunyai pendapatan 34,000 setahun dan lebih dan juga RM2,833 sebulan, anda layaklah untuk membayar cukai. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, tentang cukai-cukai ini, apa kata kita saksikan VT ini iaitu penyelarasan cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan. Cukai yang dikenakan pada setiap tahun kepada seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti keuntungan daripada sesuatu perniagaan dan keuntungan daripada pengajian. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil merupakan agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai negara. Kenapa seseorang itu perlu membayar cukai? Hasil daripada cukai ini akan digunakan oleh kerajaan untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara dan digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Kerajaan memperuntukkan cukai yang dikutip dibelanjakan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah serta pembangunan ekonomi dan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kebajikan rakyat. Jika seseorang itu gagal membayar cukai, antaranya akan dikenakan penalti 10% daripada pendapatan bercukai seseorang jika lewat bayaran lebih dari sebulan. Ini boleh menjadi punca hutang tertunggak dan boleh membawa kesan yang tidak baik seperti tidak dibenarkan keluar negara. Diskusi bersama pakar untuk perincian kandungan penyelarasan cukai pendapatan individu. Ya, itu dia sedikit anda telah pun memahami tentang kenapakah kita sebagai rakyat Malaysia harus membayar cukai, dan kita harus sedar ini merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab apa? Kalau kita ni membayar cukai, cukai itu akan dikembalikan kepada kita. Dalam masa sama juga kita bercakap tentang subsidi, pembangunan negara dan sebagainya. Jadi untuk memperkatakan tentang penyelarasan cukai pendapatan individu, bersama dengan saya sekarang, di sebelah saya ni bukan orang LHDN. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi bin Mustafa, Timbalan Dekan Ijazah Pertama Jabatan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih Doktor yang sudi datang bagi bercakap tentang cukai pendapatan ini. Dan saya rasa tentang cukai pendapatan ini ramai di antara rakyat Malaysia dah cakna dah kan tentang perkara ini, dan tak perlu lagi untuk kita katakan kenapa kita harus bayar cukai dan sebagainya. Tapi sebagai permulaan ni, mungkin sebagai mukadimahnya, Doktor boleh terangkanlah tentang penyelarasan cukai pendapatan individu itu terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pertama kali saya ingin mengucapkan kepada TV3 dan juga MHI kerana menjemput saya. Bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan, sebenarnya ramai yang mungkin mempunyai salah anggap yang mana kalau kita katakan pendapatan maka itu adalah pendapatan bercukai. Sebenarnya ada proses-proses yang berlaku yang dikirakan untuk mendapatkan apakah sebenarnya pendapatan bercukai seseorang itu. So penyelarasan itu termasuklah apa-apa tolakan dari segi derma, pelepasan dan sebagainya. So apa yang kita dapat pendapatan kasar kita ataupun pendapatan bersih yang kita nampak dalam slip gaji kita tu sebenarnya adalah bukan pendapatan yang akan digunakan untuk tujuan percukaian. Dan juga mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahawa anda kata kalau kita ni nak membayar cukai, sudah pastinya kita memerlukan majikan untuk nak membayar cukai tersebut. Tapi segelintir daripada kita yang kata, oh kita ni bekerja sendiri ni, bekerja sendiri ni nak cukai apa kan. Jadi macam mana untuk jawab soalan ini, Doktor? Okey. Sebenarnya terus balik kepada basic lah yang kita katakan cukai pendapatan. Jadi pendapatan tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Bukan sekadar hanya pendapatan penggajian, tapi pendapatan daripada perniagaan, daripada sewa, dividen dan sebagainya. So sebenarnya berbagai jenis pendapatan yang boleh diperoleh oleh seseorang, sebab tak ada orang yang tak ada pendapatan basically. Semua kena ada duit yang masuk dalam akaun untuk perbelanjaan harian. Jadi selagi mana kita faham apakah itu pendapatan, yang secara ringkasnya adalah sesuatu amount yang kita terima dalam bentuk yang tertentu, dalam skala yang tertentu, dengan kadar yang regular, maka itu adalah secara ringkasnya adalah satu pendapatan bagi seseorang.
Dan ada juga antara kekeliruan dan juga persepsi juga anda kata mereka ni membayar cukai ni, mana-mana PCB yang ditolak setiap bulan tu, mereka kata bahawa itu adalah cukai takhir untuk mereka. Macam mana Doktor tentang perkara ini? Ya, itu kita panggil cukai muktaman sebenarnya. Sebenarnya pada tahun 2014 telah diperkenalkan bahawa cukai seseorang itu boleh memuktamadkan cukainya dengan hanya menganggap PCB yang ditolak pada setiap bulan itu adalah cukai yang mereka akan bayar. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkan keistimewaan itu perlu mematuhi beberapa syarat lah. Antaranya syaratnya adalah seseorang itu hanyalah perlu mempunyai satu saja pendapatan penggajian. Maknanya tidak ada majikan yang banyak dan sebagainya, dan juga stay dengan majikan yang sama pada keseluruhan tahun tersebut. Jadi sekiranya kita mempunyai pendapatan lain daripada sewa ataupun daripada dividen dan sebagainya, maka kita sebenarnya tidak layak untuk menganggap bahawa PCB yang kita bayar itu adalah sesuatu cukai yang terakhir. Jadi kita masih perlu sebenarnya untuk memfailkan borang nyata kita untuk setiap tahun. Okey. Bercakap tentang borang, e-file dan sebagainya. Bercakap tentang e-filing lah ya Doktor. Yeah. Sebab bila kalau pembayaran cukai ni ada dua. Satu manual dan juga e-filing ini. Dengan ceritanya e-filing ni pun dah nak tamat tempoh dah. E-filing pula manual ni. Dah terlalu lama sangat dah kita menggunakan manual dan kita nak ke arah maya sekarang ini menggunakan e-filing pula. Macam mana tu Doktor? Ya, betul. Pada tahun dah hadapan insya-Allah pada tahun taksiran 2024 akan dimuktamadkanlah supaya semua pemfiling untuk individu juga termasuk akan melalui ataupun menerusi cara e-filing. Tidak ada lagi cara untuk manual lah. Maknanya pada tahun ini adalah mungkin pada mereka yang belum pernah menggunakan e-filing boleh berjinak-jinak dan mungkin boleh membiasakan diri untuk menggunakan e-filing. Dia ada program khas sukarela apa nama dia? Itu pun adalah salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menggalakkan mereka-mereka yang mungkin tersilap langkah ataupun tidak pernah membayar cukai dan sebagainya untuk come clean dan mengisytiharkan apa-apa pendapatan yang mereka perolehi sebelum tahun 2022 tu boleh tampil ke hadapan dan untuk declare dia punya pendapatan lah. Ini telah dilanjutkan sehingga 31 Mei 2024. Okay. So masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi lah. Sebab rakyat Malaysia ni kalau dilanjutkan suka. Suka lambat-lambat. Okey, jangan sampai kita tunggu last minute. Okey, kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini, anda kata kalau anda ada soalan-soalan berkaitan dengan cukai pendapatan, bukan saja untuk individu malahan untuk perniagaan dan sebagainya, boleh juga ditanyakan kepada doktor kita. Terus saja anda boleh hubungi 0377282480. Sekali lagi 0377282480. Anda boleh hubungi kami untuk bertanyakan soalan tentang cukai pendapatan ini. Okey doktor, bercakap tentang e-filing juga. E-filing pun dah lama dah sebenarnya kita boleh guna pakaikan, tapi mungkin untuk tahun 2024 ini yang sekarang ini ada tak penambahbaikan, ada mungkin maklumat baru yang ada dalam e-filing tu yang perlu kita cakna? Okey. Kalau ikutkan daripada pengumuman bajet tahun 2023 hari itu, sebenarnya tidak banyak perkara yang berubah dari segi pelepasan yang mungkin kalau kita bercakap tentang pendapatan individu, tidak banyak perubahan kecuali satu mungkin yang boleh saya tekankan di sini, iaitu berkenaan dengan perbelanjaan untuk penyakit-penyakit serius. Yang ini telah dinaikkan daripada RM8,000 kepada had maksimum kepada RM10,000. Dan skop untuk perbelanjaan serius ni, penyakit serius ni juga telah diperluaskan untuk mengambil kira apa-apa kos rawatan, diagnosis, intervention atau perawatan awal untuk menangani mungkin anak yang mempunyai masalah kurang upaya pembelajaran macam autisma, ADHD dan sebagainya lah. Okey, dah dinaikkan sehingga RM10,000 RM10,000. Dia bukan insurans ya, dia adalah perbelanjaan untuk penyakit serius. Okey. Baik, kalau ikutkan dekat sini, ada tak mungkin antara masalah-masalah ataupun mungkin cabaran-cabaran yang kita ketahui daripada pembayar cukai ini untuk mereka ni nak menyelaraskan cukai pendapatan mereka? Okey, kalau dari segi penyelarasan, mungkin saya rasa bagi kebanyakan orang sebenarnya pengurusan cukai mereka tidaklah terlalu kompleks, dan mana apabila kita menggunakan e-filing tu sebenarnya dia banyak menyenangkan untuk mengelakkan apa-apa kesilapan. Contohnya dari segi
penuntutan pelepasan contohnya. Kalau kita ada mencarum untuk insurans dan sebagainya, dalam e-filing itu tersebut telah ditetapkan had-had yang tertentu yang mengikut undang-undang yang telah diluluskan. Jadi tidak mungkin untuk seseorang itu membuat kesilapan meletakkan 10,000 dan sebagainya, kerana dalam sistem itu sendiri pun telah menetapkan 3,000 je yang kita boleh letak. Kalau kita letak juga dia tak akan terimalah. So dari segi itu dan banyak-banyak pop-up juga di dalam e-filing itu yang membolehkan seseorang itu mendapatkan lagi maklumat yang lebih lanjut lah berkenaan dengan sesuatu perkara. Contohnya dari segi derma apa yang boleh sebenarnya saya tuntut dan sebagainya. Ada button-button dalam e-filing itu sebenarnya yang kita boleh klik dan untuk lihat apa sebenarnya derma-derma yang boleh dituntut dan sebagainya. So dari segi e-filing itu sendiri saya rasa mungkin ini macam promo sikit lah ya, tapi dia adalah sesuatu sistem yang mana mungkin ramai yang kalau yang tidak pernah menggunakannya sebenarnya boleh digunakan untuk menyenangkan lagi pembayar cukai dari segi untuk mengetahui apakah tuntutan-tuntutan yang terkini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ni nak bayar cukai, tepuk dada tahi selera. Sebab pelbagai input informasi boleh kita dapatkan, bukan saja kita boleh hubungi pihak LHDN. Malahan saya sebelum bersama dengan doktor pun saya tengok YouTube juga ni. Sebab dekat YouTube tu ada macam-macam cara kita nak isi borang, e-filing dan sebagainya kan. Kepada anda semua, kalau anda nak hubungi kami boleh, talian nombornya saya dah pun katakan tadi, dan juga anda boleh tulis titipan anda di ruangan komen kat Facebook tu. Mungkin kita juga boleh baca antara soalan-soalan anda tu. Okey, bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan individu ni, ada mungkin tips yang mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton kita pada hari ini? Tips ya. Semua orang nak tips ya. Bagi saya tips yang paling penting lah saya rasa adalah untuk seseorang itu mengambil cakna tentang sedikitlah mengenai ilmu percukaian. Terutama dari segi kalau kita bercakap tentang percukaian individu ini, yang paling elemen yang paling boleh yang kita tahu adalah berkenaan dengan pelepasan. Apakah jenis-jenis pelepasan yang diberikan oleh kerajaan, supaya mana bila tahun itu berlalu, maknanya kita telah pun cakna dan menyimpan resit-resit yang berkaitan untuk kita tuntut, supaya pada masa kita nak membuat filing macam sekarang ini, semua resit-resit yang dah tahun 2023 tu kita telah ada dan sedia, dan supaya kita boleh memaksimumkan. Sebab kadang-kadang kalau kita kata bila kita nak filing saja baru kita tengok, sebenarnya saya boleh tuntut untuk buku contohnya. Pada masa itulah baru kita nak cari resit dan sebagainya, mungkin semua dah hilang dan sebagainya. So bagi saya, salah satu tip adalah kita aware, kita tahu tentang apakah pelepasan-pelepasan yang ada, dan pada masa yang sama kita bertindak untuk menguruskan dan ataupun mendokumentkan apa-apa resit yang berkaitan, supaya apabila tiba masa untuk kita buat e-filing, semuanya lengkap dan kita boleh buat dengan baiklah. Tapi kalau ikutkan untuk kita nak redeem cukai apa semua itu tadi tu dalam masa tempoh 7 tahun itu adalah 7 tahun itu adalah tempoh untuk lembaga hasil melihat kembali fail kita. Sekiranya ada apa-apa isu dan sebagainya, rekod-rekod yang kita ada tu perlulah sampai ke 7 tahun yang belakang. Okey. So mereka berhak untuk bertanya resit kalau kita kata kita menderma contohnya pada tahun 2020, masih boleh ditanya oleh LHDN, dan kita perlu bekerjasama dan mengemukakan perkara tersebut. Tapi kalau dulu tu mungkin susah sikit lah kan, sebab nak cari dan juga nak simpan butiran tersebut kan, sebab mungkin atas kertas tu mungkin dah hilang dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita harus gunakan teknologi ambil gambar, scan dan sebagainya. Betul, cara yang terbaik lah. Cara terbaik lah. Saya rasa tak ada masalah lah untuk waktu sekarang ni. Bercakap tentang pelepasan cukai ni, ada tak di antara mereka yang macam masih lagi tak tahu apa benda yang nak claim, ataupun ada benda yang tak boleh diklaim tapi mereka nak claim juga? Ada tak tentang perkara tersebut? Perkara itu mungkin terjadi sebab tanggungjawab ataupun ilmu untuk mendapatkan cukai itu adalah kepada kita. Maknanya kita tak boleh kata yang kita terlebih tuntut, tapi kita tak tahu sebenarnya tak boleh tuntut. Sebab apabila kita melakukan perkara berikut, maka kita secara tidak langsung sebenarnya telah pun melakukan kesalahan dengan mengisytiharkan cukai yang tidak betul. So itu memang boleh dikenakan denda
dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita cakna adalah apakah had-had dan apakah jenis-jenis supaya kita tidak terlebih menuntut. Ada keadaan kes-kes yang mana kita boleh dalam e-filing tu kita sebenarnya boleh tick dan boleh letak segala benda. Tapi kita perlu aware yang apa-apa maklumat yang kita letakkan di situ perlulah disertakan, kebanyakannya perlulah disertakan dengan bukti sekiranya diminta oleh LHDN pada masa yang akan datang. Yang paling penting jujur ya, betul. Okey, yang terakhir sekali lah, apa pesanan dan juga nasihatlah doktor kepada penonton yang mungkin kali pertama nak bayar cukai ataupun mereka yang telah pun membayar cukai. Silakan. Saya rasa yang antara yang saya rasa perlu di aware ataupun diketahui oleh umum adalah sebenarnya untuk membuat filing tu adalah sesuatu yang sebenarnya bagus untuk kita sebagai pembayar cukai. Kerana walaupun ada setengahnya cukai yang ditolak daripada PCB gitu, mungkin ada orang kata itu adalah cukai terakhir saya. Saya tak nak fikir, saya tak nak tahu, ambil tahu apa yang saya telah tolak daripada gaji saya itulah cukai terakhir. Sebenarnya perkara tersebut boleh, tetapi seperti yang saya mengatakan tadi, perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya apabila PCB digunakan untuk sebagai cukai muktamad, faktor yang menentukan nilai PCB itu hanyalah asas-asas sahaja, seperti contohnya berkahwin ataupun tidak dan sebagainya. Jadi kalau kita mempunyai banyak lagi perbelanjaan yang termasuk di bawah pelepasan itu sebenarnya menguntungkan kita untuk buat e-filing supaya mungkin kita akan dapat refund lah pada akhirnya. Ya, betul. Jadi sebarang pembayar cukai itu insya-Allah akan dapat refund balik lah kan. Jangan kita ingat kita bagi sajalah. Tapi kita harus cakap dan kita harus ada ilmu lah tentang untuk kita nak membayar cukai ni, terutama sekali untuk individu lah kan. Okey, jadi kita nak cakap terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi Mustafa, Timbalan Dekan Ijazah Pertama Jabatan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan individu. Sepedek saya nak cakap kat sini. Cukai itu dari rakyat kepada rakyat. Dari anda kepada anda juga.